seawal umur berapakah anak-anak ini perlu didikan dalam menangani masalah keruntuhan akhlak agar mereka boleh bersedia dan bijak dalam menangani sebarang masalah selain boleh membezakan yang mana baik atau buruk agar tidak terjerumus ke lembah yang tidak bermoral. Mohon Ustaz kongsikan ilmunya. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Terima kasih Laila Dila Rosa. Soalan yang cukup menarik sebagai permulaan hidup. Ya, bagaimana yang kita sebutkan pepatah Melayu kata melenturi bulu biarlah daripada rebungnya. Daripada kecil Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ceritakan bagaimana Islam menggariskan pendidikan anak-anak ini sedari kecil Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Daila di Rosa. Namanya pun merdu sedap ni. Betul betul tau. Susah buat nama Laila ni. Okey. Baik, Laila di Rosa. Okey, kalau kita lihat memang benar bagaimana kita nak mendidik anak kita ni supaya daripada peringkat awal kita dah bersedia dan memberi persediaan untuk anak ni betul-betul nak menempuh kehidupan dengan gelombang yang sangat besar terkini. Ini ni gelombang sangat besar. Gelombang keruntuhan akhlak ni sangat besar. Nanti kita akan sebut berkaitan bagaimana faktor keruntuhan akhlak ni berlaku dalam masyarakat. Okey. Dalam Islam kalau kita lihat pendidikan yang penting untuk mendidik anak kita ni ada 4 tahap. 4 tahap. Cara mendidik ada 4. Perkara yang pertama iaitu apa? Tahap yang pertama daripada saat kelahiran tu sampai umurnya 6 tahun. Apa yang perlu kita lakukan? Pertama, hendaklah kita manjakan dia. Hendaklah kita mengasihi anak kita ni, tunjukkan kasih sayang, menyayangi, mengasihi dan tidak membezakan antara abang dengan adik serta berlaku adil dengan anak-anak. Maknanya ini tempoh memanjakan anak, menyayangi anak, mengasihi anak. Daripada lahir sampai 6 tahun. Sebab itu kita waktu ini tidak digalakkan untuk rotan anak. Isi 5 tahun nak kena rotan anak tu. Tak boleh lah. Kenapa? Walaupun dia salah, atas dasar mendidik, kita tak boleh rotan dia. Kerana apa? Kita nak dia merasa aman dengan kita. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tengok, minta mak cakap ni, bila ayah dengan ibu, kadang-kadang anak ni suka ke ayah. Sebab ayah ni lebih kurang. Kalau ibu kan, ini kita bukan apa ibu-ibu cerita. Kan? Ayah boleh bincang. Ayah boleh bincang. Boleh bincang tepi ke. Kan? Kalau tak nak beli apa, dia cakap ayah. Kalau tak dengan mak dia, habis. Tak boleh. Maknanya, anak-anak ni dia, pada awal tu kita kena jadikan dia orang yang rasa dia selamat dengan mak ayah dia. Maknanya kadang-kadang kita tengok antara adik-beradik dia pun dia suka kat alung dia. Kenapa tak suka dekat angah dia? Mungkin angah dia tu macam kutu gagal sikit kan. Jadi walaupun tatkala umur yang lahir itu ke 3-4 tahun ni kan, dia tengah orang Jawa cakap glidis tu. Tu bahasa Jawa tu. Itu kena faham tu. Kalau tak faham kena tengok subtitle kat bawah. Okey, maknanya waktu tu kena manjakan, kena beri faham. Satu. Dan yang kedua, pada umur 7 hingga 14 tahun. Dan waktu ini sebenarnya ada waktu yang terbaik untuk diajar ilmu sebanyak mungkin. Lepas tu ajarkan dia berdisiplin dan ajarkan dia bertanggungjawab. Sebab itu mula sekolah kita umur 7 tahun. Mungkin 6 tahun tu sedikit kan. Tapi formal tu 7 tahun. Sebab apa? Daripada 7 tahun ni banyak ilmu nak kena bagi kat dia. Kita bersediakan dia iaitu apa? Daripada disiplin. Pakaiannya kena kemas nak pergi sekolah kan. Betul. Belajar bertanggungjawab. Kita bagi dia beg botol air. Saya tengok ada yang cakap, Ustaz, saya ni macam mana? Anak saya ni color pensel pun yang saya hilang. Tiap hari, tiap minggu saya kena bagi. Bagi apa kena beli. Macam mana Ustaz ni? Saya cakap macam inilah. Bagus sebenarnya anak tu hilang color pensel daripada anak tu balik tiap hari dia balik bawa lebih color pensel. Mana kita nak benar? Lebih. Kan? Tiap hari lebih kan? Mana kita nak, kalau kurang kita boleh disiplin kan? Kalau lebih selalu pening itu. taiko kita, taiko. Okey, maknanya kita beri dia asas tanggungjawab mengikut acuan beragama. Sebab itu 7 sampai 14 tahun ni ingat, bukan hanya pendidikan agama tu menyeluruh. Matematik pun benda agama, sains tu benda agama. Maknanya kita faham bahawa sesungguhnya ilmu ni sangat penting. Pada waktu itu kita benar-benar memberi perhatian untuk mendisiplinkan dan bertanggungjawab. Itu waktu peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga, umur 15 tahun hingga 21 tahun. Proses ni hendaklah proses berkawan dengan anak kita. Jadikan kawan lah, friend. Boleh berborak, boleh berbincang, boleh bergurau, berkongsi apa masalah dengan kita. Dan sebenarnya kita di waktu tu hendaklah menjadi pendengar yang terbaik, pendengar setia. Kadang-kadang anak dia malah nak cakap mak bapak pasal mak bapak dia kan
akan ketis macam tu je. Alah, engkau ni apa tahu? Macam tu tak? Tak, kita kena dengar waktu tu. Pasal dia mula remaja, dia masuk remaja, dia banyak benda yang dia tak tahu. Banyak benda yang biar dia berkongsi dengan masalah kita dan kita pun ajak dia berkongsi masalah kita supaya dia berfikir. Berfikir. Jadi maknanya, oh ini keluarga. Dia tahu keluarga ni banyak benda yang perlu dia ambil tanggungjawab. Khususnya pada anak sulung kita. Ini kan dia anak sulung ni pentingkan diri je. Mana ada anak sulung kita. Pasal anak sulung tu mengganti kita. Mengganti kita tahu. Jangan main-main. Okey. Dan pada umurnya ke 21 tahun. Sebab apa? Okey. Pada umur 15 sampai 21 tahun ni kita kena faham sebab apa. Jangan sampai nanti kita terlepas pandang. Nanti dia berujuk dekat orang yang lain. Kalau dia tak berujukkan kita. Ini penting tau. Sebab itu ajak dia berbincang sebagainya. Pada umur 21 tahun ke atas, waktu hendaklah kita beri kepercayaan dan kebebasan untuk membuat keputusan. Kita sebagai ibu dakyah pantau. Pantau, kena nasihatkan supaya dia memilih keputusan dengan betul atas iaitu apa? Atas maknanya nasihat kita. Dan jangan lupa perbanyakkan dan iringkan kepada mereka itu doa. Mudah-mudahan ia menjadi anak yang soleh dan solehah. Benda ini sangat penting. Jangan main-main. Kalau kita terlepas pandang, nanti kita akan bincang apa yang akan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Wallahu